Dulu masa pergi seminar perniagaan, sifu-sifu selalu tanya, bila you nak capai jualan 1 juta? Kalau dah bertahun-tahun berniaga tapi tak dapat 1 juta jualan, baik tak payah berniaga. Kan, tension kan dengan soalan tu. Tapi dalam video ni saya tak nak cerita tentang jualan 1 juta. Saya nak cerita tentang untung bersih 1 juta yang saya dapat dalam bisnes saya semasa umur 30-an. Jadi kalau anda nak tahu, ada step yang saya akan kongsikan, tengok video ni sampai habis. Hai, saya Min Kamarudin daripada channel Business Ultimate. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Saya bermula bisnes secara agak serius tapi part time dulu sebelum saya pergi kepada full time beberapa tahun lepas, dan dalam beberapa tahun lepas saya dah capai untung bersih 1 juta ringgit. Jadi pertama, bila kita bercakap tentang untung, bermaksud itu datang daripada bisnes, daripada perniagaan. Kalau gaji itu datang daripada kita kerja dengan orang. Saya dulu bekerja sepenuh masa sebagai seorang project manager oil and gas, dan kemudiannya saya tersedar yang mana bila saya tak ada masa, saya accident, katalah saya pergi hari itu, maka saya tak boleh nak tinggalkan apa-apa kepada family saya. Gaji jawatan tu tak boleh nak diwariskan. Jadi masa itulah saya decide untuk buat bisnes. Saya teringat tentang satu kata-kata daripada mentor saya. Dia berkata, salary make living, profit make fortune. Apa maksud dia? Salary make living ni, dengan gaji kita bolehlah dapat. Kita boleh beli kereta, boleh beli motor, boleh beli baju, boleh buat makan harian. Tapi kalau macam kat KL, rumah, ramai orang tak ada rumah walaupun ada gaji. Dan profit make fortune. Apa maksud dia? Profit ni keuntungan, yang mana keuntungan ni tak ada had. Lagi banyak kita bekerja, banyak kita usaha, kita work smart, kita work hard, kita boleh menjanah keuntungan yang tinggi, yang banyak. Dan daripada banyak itu boleh membawa kepada kemewahan. Kereta besar, rumah besar, travel. Masa saya dulu kerja, saya hanya boleh travel overseas dengan syarikat saja. Tapi lepas saya resign, saya boleh travel overseas tanpa syarikat. Saya boleh travel sendiri overseas hampir setiap tahun kecuali masa COVID. Yang kedua, anda perlukan produk yang unik dan juga produk jenis keperluan. Saya buat banyak bisnes. Saya pernah buat bisnes printing, bisnes kek, bisnes butik. So macam-macam lah. Saya buat buka gerai dekat bazar pun pernah masa bulan Ramadan kan. Saya memang banyaklah cuba produk. Tapi dah banyak bisnes saya buat, payah untuk kekalkan jualan ataupun untung setiap bulan tu. Sehinggalah saya jumpa produk yang jenis keperluan. Apa maksud keperluan? Keperluan ni maksudnya orang tak ada duit pun orang tetap cari. Orang akan guna setiap bulan benda tu. Benda tu sangat penting untuk manusia. Dan kedua, produk tu unik. Bila kita jual produk pada orang itu ambil produk tu, diguna, dan dia dapat perubahan yang dia nak. Malah dia dapat lebih daripada apa yang mereka bayar. Jadi apakah produk yang saya buat? Saya jual produk kesihatan. Produk kesihatan, produk berasal kecantikan. Ada hampir 50 ke 70 jenis produk. Banyak range harga daripada RM40 sampai ke RM400. So semua orang mampu beli sebab produk tu banyak range. Tapi yang paling best ialah bila mereka gunakan produk ini, mereka rasa kesan yang puas hati. Bayangkan orang gastrik, orang resdung, orang ada masalah kolesterol, orang masalah gout, orang masalah kulit, orang yang masalah eczema, orang yang masalah macam-macam masalah tenaga kan. So mereka mesti cari duit untuk dapatkan produk yang pertama, saya suka fokus kepada produk yang semula jadi, sebab kita dah hidup dalam zaman banyak pencemaran kan, toksik. Dan juga kedua ialah produk yang dijamin selamat, yang tidak ada masalah KKM, yang company berani declare yang bebas banyak jenis bahan kimia. Dan bukan tu saja, ada kajian yang pengguna dah guna lebih pada 20 tahun, 30 tahun, kesihatan mereka bukan saja baik tapi lebih baik daripada penggunaan produk-produk lain ataupun tidak menggunakan produk. Itu kajian sains yang ada dalam jurnal yang sah. Yang ketiga, bila kita nak kekalkan jualan, kita perlu kepada consumer product. Consumer product ni adalah produk yang mana habis setiap bulan ataupun kerap habis. Bayangkan anda jual produk kepada jiran anda, si A, anda jual produk setahun tak habis lagi. Bila lagi kita nak dapat untung daripada dia? Betul tak? Pening kepala kan nak cari pelanggan baru. Saya dulu habiskan banyak duit untuk pemasaran, bayar untuk ad, tapi orang beli sekali dua kali je. So kita tak nak, saya pun tak nak, anda pun tak nak kan? Jadi kalau macam tu, saya pilih produk yang jenis consumable. Produk kesihatan yang saya pasarkan dihabis sebulan. Sebulan dia habis kan. Contohnya orang ada masalah resdung. Resdung adalah masalah yang dia tak boleh sembuh. Dia hanya kawal simptom. Jadi bulan tu dia makan, dia tak ada bersin, dia tak ada sakit kepala, tak ada migraine, dia seronok, kulit dia makin cantik, tenaga dia makin banyak kan.
Dan bulan depan dia pun nakkan kesihatan macam tu. Bila habis apa jadi? Dia datang balik beli. Dia datang beli balik. Dia datang beli balik. Sebab kajian menunjukkan kan, kalau tengok satu badan bawah KKM, dia dah buat kajian 94% rakyat Malaysia makan tak cukup sayur dan buah. Kenapa penting sangat sayur dan buah? Sebab ini je sumber vitamin. Ini je sumber vitamin nak operate tubuh kita ni, nak bagi tubuh kita beroperasi dengan baik. Jadi pilihlah produk yang jenis consumable. Selalu habis, yang memang ramai orang guna. Saya tak perlu nak ada politik-politik dengan siapa-siapa, kabel siapa-siapa, sebab consumer product semua orang adalah market saya, daripada baby sampaikan orang warga emas. Anda seorang, anda tak mampu nak buat jualan besar. Anda boleh buat jualan mungkin 1,000 ke beberapa puluh ribu. Kita ada masa kita sendiri. Kita ada masa dengan anak, kita ada masa dengan mak ayah, kita ada masa dengan Tuhan, masa dengan tubuh kita nak makan apa semua. Jadi kita tak ada cukup masa. Jadi kalau kita nak besarkan jualan kita, apa yang saya buat ialah saya rekrut ejen. Saya rekrut ejen yang ramai dan saya ada sistem macam mana nak rekrut ejen dengan betul dan efektif. So daripada ejen, bayangkan saya sendiri buat jualan 1,000. Setelah saya ada 200 ejen. So saya akan buat jualan lebih kurang berapa? 200,000 kan? 200,000 jualan. Tapi saya masih lagi bagi 4 jam ataupun 5 jam masa pada bisnes. Mereka pun sama buat secara part time 2 ke 4 jam sehari. Tapi bayangkan saya tak perlu nak bayar gaji ejen-ejen saya, syarikat yang akan bayar. Kerja saya ialah saya buat training, saya ajar, saya care, saya pedulilah untuk dia mula tak tahu apa-apa, dan saya ajar macam mana, dan saya ajar menggunakan sistem. Ada sistem modul latihan yang mudah. Walaupun orang baru masuk, dia boleh jadi pandai. Cepat dia nak jual hari tu pun dia boleh buat jualan segera. Kelima ialah nak buat pendapatan untung yang besar ni, anda perlukan sistem. Kalau tak ada sistem, jadi haywire, jadi serabut, jadi traffic jam. Sebab contohnya bila orang nak beli barang, apa yang kita perlu buat? Kat mana kita nak beli? Macam mana kita nak hantar? Kalau hantar barang rosak macam mana? Jadi saya ada 2 jenis sistem yang saya gunakan sepanjang saya menjana untung bersih 1 juta dalam umur 30-an. Pertama ialah sistem yang dikeluarkan, yang diberikan oleh syarikat. Syarikat memang dah stable, yang mana kita nak order barang kan, dah boleh order daripada online, lepas tu barang sampai, post dalam keadaan ada insurans kan, kalau ada masalah courier service tu sangat supportive. Lepas tu sistem commission, sistem penghasilan produk, kualiti produk, pendaftaran dengan badan-badan kerajaan, poster-poster pun dah diluluskan oleh lembaga pengikranan, semua dah diuruskan. Jadi mudah saya nak berniaga, tidak ada masalah, ada sistem. Sistem yang kedua ialah bila saya rekrut ramai ejen, macam mana ejen tu nak start buat duit, macam mana mereka pun nak menjalan jualan yang sama ataupun lebih daripada yang saya buat. Saya pun sediakan sistem macam mana daripada nak sign up, nak join, macam mana dia nak belajar tentang produk, macam mana dia nak menjual, macam mana dia nak marketing. So kalau dia ada masalah nak tanya siapa, macam mana nak close sale. So dia punya tools marketing, alat dia nak buat pemasaran, dia tak pandai lagi, so apa dia nak guna. Semua tu saya sediakan dalam kumpulan dan Alhamdulillah ramai orang boleh pecut buat jualan. Ada buat jualan 4 angka dalam masa kurang daripada seminggu. Banyak kan? Keenam, bila saya nak pergi ke satu destinasi, maka saya kena ada peta. Peta saya ialah mentor. Jadi dalam bisnes yang saya buat, saya ada mentor. Saya ada mereka-mereka yang saya boleh rujuk, mereka-mereka yang sudah berjaya. Kadang kita call, kadang kita jumpa dari event-event, kadang-kadang kita jumpa face to face, tanya macam mana. Sebab kelebihan mentor ni besar, sebab ia ibarat shortcut. Semua salah yang dia dah pernah buat, kita boleh belajar dan kita boleh elak. Benda yang bagus yang dia buat, kita boleh cepat-cepat buat. Dan yang bestnya ialah dalam bisnes yang saya buat ni, mentor tidak lokek ilmu. Sebab sistem bisnes ni ialah win-win situation. Untuk dapat income yang lagi besar, pendapatan yang lagi besar, dia perlu bantu saya untuk jadi besar. Kita berjaya di atas kejayaan orang. Tak macam banyak bisnes-bisnes kat luar yang tumbuh macam cendawan. Bila founder dah jual semua produk-produk dia, ramai datang mengadu kat saya masa nak sign up, janji macam-macam. Tapi lepas sign up, tengok grup WhatsApp sendu, kelas tak teratur, kelas tak committed. Bila PM personal tanya, bila tanya banyak kali macam nak marah. Jadi ini the kind of support yang saya elakkan daripada kumpulan. Sebab konsep saya ialah kalau you berjaya, saya berjaya. Sebab sama macam tadi, tak ada orang yang mampu buat jualan besar-besar seorang-seorang. Dia kena go by team. Dan yang ketujuh, of course lah, sudah tentulah, tak lain tak bukan ialah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen, ramai orang nak berniaga, dia cakap, okey saya nak buat betul-betul, saya akan bagi masa, saya akan belajar, saya akan come back kepada anda kalau saya ada masalah. Tapi lepas beberapa lama,
Lepas dia janji tu, lepas beberapa lama dia tak boleh nak maintain janji dia. Lepas beberapa lama ada masalah kewangan, ada masalah suami isteri, ada masalah kesihatan, dia slow down. Dia punya action tu dah tak sama sebagaimana baru-baru dia buat keputusan untuk berniaga. Jadi apa yang saya amal daripada 2013, saya start buat bisnes ni, saya kekalkan ialah ini adalah lubuk kekayaan saya. Kalau saya bekerja, income saya tak boleh nak pergi unlimited. So, saya kena commit. So, bila kita lama dalam bisnes, bila kita stay pada bisnes yang lama, apa yang akan berlaku? Kita akan lagi bijaksana, ada wisdom. Kita tahu PL perangai bisnes tu. Kita tahu turun naik bisnes tu. Kita tahu bila jatuh macam mana nak naikkan balik. Dapat benda ni hanyalah mereka-mereka yang ada komitmen. Ramai orang boleh cakap committed. Commit, saya commit. Tapi you tak faham maksud commit. Commit tu you kena kekal pada action yang sama dan semangat yang sama walaupun dah lama dah benda tu you janji. So itu adalah komitmen. So mereka-mereka yang berjaya tak lari daripada satu sifat yang penting ni, iaitu komitmen. Jadi itu 7 tips ataupun step macam mana saya bina pendapatan bersih RM1 juta dalam umur saya 30-an. Jadi kalau mungkin ada di antara anda yang berminat dan terbuka dengan perniagaan berasaskan produk kesihatan, saya bukan background doktor, saya bukan background nutrition, tapi bisnes ni dia menyediakan sistem. Walaupun you bukan datang daripada background, ada latihan. Dan dalam bisnes ni you tak perlu untuk jadi doktor. Ada tukang jahit beli jana jualan yang besar. Ada cikgu, tak ada kena-mengena pun, dia bukan mengajar cikgu kesihatan pun, cikgu biasa kan. Tapi melalui proses-proses latihan dalam bisnes ni, alhamdulillah ramai yang dah menjana bukan jualan pendapatan bersih 1 juta sebulan. Jadi kalau anda berminat nak mencari satu bisnes yang evergreen, yang boleh bertahan lama, ini bukan bisnes kecil-kecil, ini bukan bisnes cak ayam, ini bisnes ada slip gaji, semua ada, anda boleh klik link di bawah dan hubungi saya. Bye. Assalamualaikum.